Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan berpindah pula kepada bab seterusnya. Selepas kita mengupaskan tentang atau mengenai bab yang disebutkan sebagai babul zakat, bab yang membincangkan tentang zakat, dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita dan kita akan mengupas mengenai bab zakat fitrah. Sebelum ini kita kupaskan mengenai bab zakat harta, zakat tanam-tanaman, zakat berbagai-bagai jenis zakat yang lain. Dan kita juga telah kupaskan hukum mengenai siapa yang berhak menerima zakat, dan juga telah kita kupaskan mengenai hukum memindahkan zakat keluar negara dan sebagainya, telah kita kupaskan bersama. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan perbincangan di mana apakah pula hukum zakat fitrah, apa yang dimaksudkan dengan zakat fitrah, dan sebaiknya apabila kita mengatakan tentang zakat fitrah, zakat bagaimana yang kita seharusnya, sebaiknya kita mengeluarkan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita berada di muka surat 384 dan di muka surat 384 tulisan Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah daripada kitab terjemahan. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Penulis mengatakan, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setelah berakhirnya puasa pada bulan Ramadan. Hukumnya adalah wajib ke atas setiap orang daripada kaum muslimin, sama ada kanak-kanak atau dewasa, lelaki atau perempuan, hamba sahaya ataupun mereka yang merdeka. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, berbeza daripada zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang diwajibkan ke atas golongan tertentu sekiranya telah cukup nisab dan juga telah cukup haul. Dengan arti kata yang lain, zakat harta itu adalah zakat yang diwajibkan apabila telah cukup syarat-syarat zakat. Telah kita kupaskan para jemaah yang dirahmati Allah, zakat harta adalah diwajibkan ke atas mereka yang telah cukup nisab dan haul. Dan ianya diwajibkan untuk dikeluarkan pada kadar tertentu, yakni 1/40 atau 2.5%. Itu zakat harta yang telah kita bincangkan. Atau zakat tanam-tanaman, buah-buahan, kita nak kena tengok sama ada kita yang mengairi tanam-tanaman itu ataupun kita gunakan semata-mata air hujan. Juga telah kita kupaskan. Tetapi zakat fitrah berbeza. Pertama sekali, siapa yang diwajibkan ke atasnya membayar zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan ke atas semua orang Islam. Semua orang Islam wajib bayar zakat fitrah. Yang hidup dan dapat bertemu
bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Ya, jadi faham ya? Seorang Islam yang dapat bertemu bulan Ramadan dan bulan Syawal, nescaya kalau seseorang itu hidup pada bulan Ramadan tetapi dia meninggal sebelum terbenamnya matahari Ramadan atau sebelum bertemu maghrib bulan Syawal, sebelum bertemu malam raya, maka orang ini tidak bertemu dengan malam raya, dia tak bertemu dengan Syawal, tak wajib ke atasnya zakat fitrah. Atau satu lagi golongan, seseorang yang dilahirkan selepas terbenamnya matahari Ramadan. Dia dilahirkan, katakan Syawal, Ramadan pada hari itu maghrib pada pukul 6.58. Beliau ini dilahirkan pada pukul 7. Berarti selepas terbenamnya matahari. Dia dilahirkan pada malam raya. Sebagian ulama menjelaskan tak wajib baginya zakat fitrah. Kerana apa? Kerana dia tak bertemu dengan Ramadan. Jadi seseorang itu diwajibkan ke atasnya zakat fitrah itu bila dia berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian bertemu dengan raya, pada raya itulah, malam raya itulah diwajibkan bayar zakat fitrah. Ya, kita faham ya? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan di sini bahawasanya apabila kita mengatakan tentang zakat fitrah itu diwajibkan ke atas siapa? Zakat fitrah diwajibkan ke atas setiap orang Islam, sama ada kanak-kanak, dewasa, lelaki atau perempuan, hamba sahaya atau hamba merdeka, atau seorang yang merdeka. Baik. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah setelah berakhirnya bulan Ramadan sebanyak 1 sak kurma atau 1 sak gandum ke atas hamba sahaya dan orang merdeka, lelaki dan perempuan, kanak-kanak dan dewasa, dan daripada kalangan kaum muslimin. Jadi kesemuanya, tak kira siapa sekalipun, selagi mana mereka hidup pada bulan Ramadan bertemu dengan Syawal, maka diwajibkan zakat fitrah. Nanti kita akan bincangkan. Sebab tu selama ni kita belajar bila wajib zakat fitrah adalah pada malam raya. Tapi bagaimana nak keluarkan? Sebaiknya kita keluarkan berbentuk apa? Bila sebaiknya kita keluarkan? Semua akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Baik, sebelum itu, apabila kita katakan zakat fitrah diwajibkan ke atas setiap golongan tadi, pada malam raya bertemu seseorang yang hidup pada bulan Ramadan bertemu dengan hari raya Idul Fitri, apakah antara hikmahnya? Penulis mengatakan, zakat fitrah disyariatkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Ya, jadi pada tahun kedua Hijrah baru diwajibkan zakat fitrah. Sebelum itu tidak diwajibkan. Seperti mana kita maklumi, seperti mana kita ketahui, syariat Islam itu disyariatkan berperingkat-peringkat, bitadarruj, berperingkat-peringkat. Begitu juga pengharaman sebahagian amalan, pengharaman arak katakan, berperingkat-peringkat dan sebagainya. Masalah zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua. Antara hikmahnya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada perbuatan dan perkataan sia-sia dan keji, dan untuk membantu orang-orang miskin yang tidak berkemampuan. Baik, apakah antara hikmah zakat fitrah? Antara lain ada 2 hikmah yang besar. Bukan sebabnya zakat fitrah. Apakah sebab kita bayar zakat fitrah, kita keluarkan zakat fitrah? Kerana ianya diwajibkan dalam Islam. Ini sebabnya. Tetapi apakah antara hikmahnya? Antara hikmahnya adalah mereka-mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan, ketika berpuasa pada bulan Ramadan, kadang-kala ada melakukan kesilapan, ada melakukan perkara-perkara yang tak sewajarnya, maka di akhir Ramadan, dia pun membayar zakat fitrah. Antara hikmahnya adalah sebagai penebus.
untuk menebus kekurangan dan kelemahan yang mungkin dilakukan ketika menjalani ibadah puasa. Itu satu. Kedua adalah untuk menggembirakan fakir miskin sempena menyambut Lebaran, sempena menyambut Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Idul Fitri adalah hari raya, hari di mana umat Islam sewajarnya bergembira. Itulah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri adalah festival, ya, festival di mana kita umat Islam wajib bergembira, mesti bergembira. Di mana bahkan diharamkan berpuasa pada hari raya. Jangan berpuasa. Siapa tak berpuasa dapat pahala. Siapa berpuasa hari raya dapat dosa. Yang tak berpuasa dapat pahala. Kerana hari kemenangan, hari kegembiraan. Festival. Apabila ianya satu festival, satu hari kemenangan dan kegembiraan, kita tak naklah yang ada di antara golongan orang miskin katakan, yang sampai makanan pun tak ada. Nescaya antara hikmah diwajibkan zakat fitrah supaya pada hari tersebut jangan ada orang Islam yang tak ada makanan bersedih pada hari perayaan itu. Baik, jadi penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah mengatakan antaranya adalah untuk menebus kekurangan dan kelemahan sebagai kafarah perbuatan sia-sia dan keji atau kekurangan kita ketika berpuasa, dan pada masa yang sama untuk membantu orang-orang miskin yang tidak berkemampuan. Baik, muka surat 385. Kita lihat. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan Al-Darul Qutni meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitr. Tuhratul lis-shaim minal lagwi warraf wa tat'amatan lil masakin. Minal adaha qabla salati fahiya zakata maqbula wa min adaha ba'da salati wa man adaha ba'da salati fahiya sadaqatun minal sadaqat. Yang min tu kita tukar kepada man, ya, bukan min tapi man, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan supaya membayar zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Sekiranya di dalam puasanya terdapat perbuatan sia-sia dan kata-kata kelemahan-kelemahannya, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Man adaha qabla salati fahiya zakata maqbula. Barang siapa menunaikannya sebelum solat, nescaya itu dikira sebagai zakat fitrah yang diterima. Wa man adaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa menunaikan zakat fitrah, menunaikannya selepas solat, maka ianya dikira sebagai sedekah daripada banyak-banyak sedekah. Jadi di sini menunjukkan dalil bahawasanya kita kena menunaikan zakat fitrah sebelum solat hari raya. Once kita tunaikan selepas solat hari raya, itu bukan zakat fitrah tetapi hanyalah sebagai sedekah biasa. Faham ya? Jadi dalam hadis ini juga disebutkan bahawasanya zakat fitrah adalah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Kalau di dalam puasanya ada melakukan perkara-perkara yang tak sewajarnya dilakukan atau sebagainya. Alhamdulillah. Siapakah diwajibkan membayar zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan ke atas setiap Muslim. Baik, tadi kita dah sebutkanlah ya. Zakat fitrah diwajibkan ke atas setiap Muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan selama 1 hari semalam, sebanyak 1 sok daripada makanan asas bersama keluarganya. Zakat ini diwajibkan ke atas dirinya seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya, seperti isteri dan anak-anaknya. Begitu juga pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumahnya. Baik. Siapa yang diwajibkan? Kita dah katakan tadi. Seseorang yang hidup pada bulan Ramadan bertemu dengan Syawal.
Siapa? Orang Islam. Selain daripada orang Islam atau semua umat Islam itu, antara syaratnya, sebab apa? Kita nak keluarkan zakat. Zakatnya berapa banyak? Nanti kita akan bincangkan. 1 sak. Ya. Barang siapa yang pergi umrah, kalau ketika jalan-jalan, tempat kedai-kedai kat situ, cuba beli sak Madinah. Simpan kat rumah sebagai museum. Ni belajar ni, sak Madinah. Sak Madinah tu, kalau di zaman Nabi SAW, kalau bahasa kita lah ya, dia tu macam satu kontainer lah. Mereka-mereka yang tunaikan umrah pada bulan Ramadan, kalau beraya kat sana, nanti akan dapat nampak peluang di tepi-tepi jalan tu, ada ramai orang-orang duduk jual beras. Dia gunakan beras tu, dia tak pakai kilo, tapi dia pakai sak Madinah. Dia satu kontainer, kemudian letak beras di atas, di dalam kontainer tadi, kemudian agak-agak penuh, itulah 1 sak Madinah. 1 sak Madinah lebih kurang 2.6 kilogram. Jadi kalau sak tersebut, kalau kita pindahkan, ada yang kata ke 2.5 kilogram atau sebagainya, tapi lebih kurang sedemikianlah. Ya. Jadi pada zaman dahulu tu mereka tak gunakan kilo, tetapi dikira sebagai 1 sak. Baik, 1 sak daripada makanan asas. Jadi ke atas siapa yang diwajibkan orang itu bayar zakat? Ke atas siapa yang diwajibkan zakat? Seorang yang memiliki at least, kalau kat rumahnya ada minimum, ada beras, ada makanan asas. Yang penting makanan asas. Kita sebutkan beras pasal secara umum hari ini majoriti daripada kalangan kita makan beras. Baik. Tapi sebahagian masyarakat itu, kalau negara mereka makan nasi lah kira. Jadi nasi itu daripada beras. Sebahagian daripada masyarakat tu, mereka katakan makan tepung. Katakan hari-hari makanan asas dia sama ada roti prata ke, capati ke, roti ke atau sebagainya. Jadi boleh mereka kasih gandum. Kerana mereka makanan asas dia demikian. Atau sebagian negara katakan dia makan spaghetti, dia makan apa semua daripada tepung, kasih tepung. Diperbolehkan. Makanan asas. Kerana apa? Asalnya hikmahnya adalah supaya pada hari itu, pada hari raya, orang miskin pun ada makanan. Baik, kalau seseorang itu nak diwajibkan dia berzakat, minimum syaratnya adalah kat rumahnya at least ada 1 sak beras. Jadi katakan kat rumah dia ada 1 kampit beras 5 kilo, alhamdulillah. Kalau dia buat 1 sak tu 2.6 kilogram lebih kurang, ada. Maka sebahagian daripada beras kat rumah tu dia berikan kepada orang lain. Wajib dia berzakat. Tapi kalau kat rumahnya, Ustaz, malam ni malam raya, betul. Tapi saya betul-betul orang miskin, saya tak bekerja, tak ada siapa yang bantu saya. Kat rumah tinggal 1 paket Maggi tu pun, ni nanti besok nak makan Maggi lah, raya ni. Beras tak ada beras. Tepung lagi tak ada. Semua tak ada. Ada orang sedemikian. Mungkin kita tak nampak. Tapi seseorang yang tinggal di Ethiopia ke, memang tinggal kat kemah saja. Tak ada makanan. Hari-hari line up pasal diberi masak, diberi makan, dia tak ada apa-apa. Jadi macam mana dia nak berikan? Maka gugur kewajipan zakat. Kalau ada orang sedemikian, gugur kewajipan zakat. Dan don't be surprised, kat Singapura ni masih lagi ada orang yang betul-betul sukar. Saya pernah dengar ada sebagian jemaah hubungi saya. Ustaz, anak saya tadi balik sekolah, daripada sekolah dia tu, dia jalan balik rumah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 3, 4, 5 kilo. Kenapa jalan? Betul-betul tak ada duit. Duit bas yang berapa sen, tak ada duit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kenapa tak minta? Mungkin segan ke, malu ke, dah tak tahu tempat siapa lagi nak minta. Wujud lagi kat Singapura ini golongan orang-orang yang sedemikian. Contohlah. Baik. Jadi maksudnya seseorang kalau betul-betul dah tak ada beras, tak ada makanan di rumahnya, macam mana dia nak kasih? Maka gugur kewajipan zakat. Tetapi kalau pada malam itu, alhamdulillah, orang tahu kat rumahnya ini ada orang miskin, dia pun kasih beras. Alhamdulillah dapat beras 1 kampet 5 kilo. Nescaya pada malam itu, alhamdulillah dapat beras.
dia ambil sedikit beras, kasih pada orang lain. Alhamdulillah. Jadi syarat zakat itu mestilah orang miskin. Saya berpeluang hidup alhamdulillah di Madinah 6 tahun, dan kita dapat lihat seperti mana saya katakan, pada bulan Ramadan tu ada yang duduk di tepi jalan dan sebagainya, bawa anak get ready untuk dapat beras dan sebagainya. Ada pula pada ketika itu orang-orang yang berada, apa yang dilakukan, dia datang bawa beras, dia ketuk rumah orang miskin, hantar beras, dan berbagai-bagai lah. Dapat lihat bagaimana suasana mereka-mereka yang membayar zakat, dan mereka bayar zakat pakai beras pada malam raya dalam suasana-suasana sedemikian. Alhamdulillah. Jadi kita lihat siapakah diwajibkan ke atasnya? Kalau dia berkemampuan, pertama sekali wajib ke atas dirinya dan juga ke atas orang-orang yang dia tanggung. Okay. Itu yang selalu kita katakan, bapa bayarkan zakat fitrah kepada untuk ibu dan anak-anaknya yang lain. Akan kita bincangkan nanti pula, Ustaz, anak saya dah balik. Anak saya dah balik tapi masih sekolah. Siapa nak tanggung? Anak saya lagi satu pula dah bekerja. Bapa nak bayarkan, boleh ke anak dia kena bayarkan? Atau isteri dia kerja? Ini kes-kes begini kita akan kupaskan nanti insyaAllah. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Berapakah kadar zakat yang seperti mana yang wajib dikeluarkan? Seperti mana saya katakan, ianya adalah 1 sok. Kadar yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sok. Ya. 1 sok sama ada gandum, barley, kurma, anggur, keju, beras, jagung atau bahkan bahan makanan asas yang lain. Bergantung kepada tempat yang dia tinggal. Bergantung kepada tempat yang dia tinggal, apakah makanan asas, kita berikan apa yang disebutkan tadi. Kenapa kita tak katakan 2.5 kilo? Kerana weight barley dengan anggur, dengan kurma, dengan beras berbeza. Kalau anggur ataupun katakan ada yang kasih kurma. Kurma letak atas 1 sok, demikianlah. Kalau kurma, setiap kurma tu ringan tapi berisi, dah penuh 1 sok, dah. Tapi weight mungkin tak sampai 2.5 kilo. Contoh. Ya. Jadi dia ikut volume, dia bukan ikut weight. Imam Abu Hanifah membolehkan berzakat dengan memberi wang senilai harganya. Katanya lagi, apabila seseorang yang hendak berzakat memberikan gandum, maka kadar yang diperlukan cukup dengan setengah sok saja. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada bersama-sama kami, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap kanak-kanak, orang dewasa, merdeka ataupun hamba adalah 1 sok makanan, 1 sok keju, 1 sok barley, 1 sok kurma atau 1 sok anggur. Kami selalunya mengeluarkan sebanyak itu sehingga datang Muawiyah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Dia memberitahukan kepada orang ramai di atas mimbar. Dan antara yang disampaikan adalah, beliau mengatakan, padaku 2 mud gandum Syam sama banyak dengan 1 sok kurma. Orang ramai akhirnya berpegang dengan ucapannya itu. Adapun aku, yakni Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan hadis ini, tetap akan mengeluarkan sebanyak mana yang aku lakukan sebelum ini selagi aku masih hidup, yakni 1 sok daripada makanan-makanan yang disebutkan tadi. Ya. Kita lihat footnote di bawah itulah. Yang nokta nombor 1 tu dikatakan, ini adalah pendapat mazhab Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syaukani berkata, ini mazhab yang paling benar. Namun di sisi mazhab Hanafi, zakat fitrah diwajibkan ke atas seseorang yang memiliki senisab harta. Itu adalah yang dimaksudkan bagi mereka-mereka yang hanya ada makanan. Yang tak ada makanan, tak diwajibkan zakat. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Nokta nombor 2, 1 sok sama dengan 4 mud. Disebutkan, apa yang dimaksudkan dengan 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud pula sama dengan segenggam beras yang berada di dalam genggaman kedua telapak tangan seorang lelaki yang memiliki ukuran tangan yang sederhana. Dia menyamai 1 mangkuk atau 1/3 mangkuk atau 2 mangkuk. Jadi maksudnya 1 mud itu berapa mud? 1, 2,
3. Jadi masalahnya adalah ia itu adalah satu volume. Jadi satu volume tu seperti yang saya katakan, kalau kita ikut sok tu lebih kurang apa yang saya pernah lihat begini, ya. Jadi kalau contohlah, kalau dulu kalau kita buat kuih pakai nak measuring kuih tu, jadi lebih kurang dia tu adalah 2.6 kilogram beras. Imam Tirmizi berkata, inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama, mereka mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' tanpa mengira jenis makanan yang dikeluarkan. Dan inilah juga pendapat Imam Syafi'i dan Ishaq. Yang ini bererti pengeluarannya itu berdasarkan volume dan bukan berdasarkan kilo. Kalau apa yang kita boleh letak dalam situ, demikianlah satu volume. Sebagian ulama menyatakan bahawasanya segala jenis makanan yang hendak dijadikan sebagai barangan zakat fitrah mestilah 1 sa', kecuali besar. Maka dia cukup 1/2 sa' saja. Ia merupakan pendapat Sufyan, Ibnu Al-Mubarak dan juga penduduk Kufah. Baik. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang disebutkan sebagai zakat fitrah. Dan kalau kita lihat zakat fitrah itu, apa yang diwajibkan adalah makanan. Cuma dalam mazhab Hanafi diperbolehkan untuk memberikan zakat fitrah dengan wang ringgit. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mesti kita berikan makanan kerana asal tujuan kita memberi zakat fitrah itu antara hikmahnya adalah untuk memastikan orang-orang miskin ada makan pada hari tersebut. Ya. Kita akan kupaskan nanti insya-Allah apa hukum membayar zakat dengan menggunakan wang ringgit pada hari ini insya-Allah. Baik. Nokta yang keempat. Bilakah diwajibkan zakat fitrah? Para fuqaha bersepakat bahawasanya zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadan. Ini seperti yang saya katakanlah, bila diwajibkan? Pada akhir bulan Ramadan bertemu dengan Syawal. Ini sepakat. Cuma masalah bila boleh bayar. Namun mereka berbeza pendapat mengenai batasan waktu wajib itu. Menurut Al-Thawri, Imam Ahmad, Ishaq, Imam Syafi'i dalam qaul jadid, dan menurut salah satu riwayat Imam Malik, bahawasanya waktu wajib bermula ketika terbenamnya matahari pada malam hari raya. Sebab ketika itu merupakan waktu berakhirnya Ramadan. Tetapi menurut Abu Hanifah, Al-Laith, Asy-Syafi'i dan dalam qaul qadim, dalam pendapat lamanya, dan menurut satu riwayat Imam Malik, bahawasanya waktu wajib adalah tatkala terbit fajar pada hari raya. Jadi, baik. Jadi kita dapat lihat. Ada yang mengatakan waktu wajib itu bila? Jumhur ulama mengatakan waktu wajib seperti mana kita sebutkan tadi, terbenamnya matahari sampai solat hari raya. Tetapi sebagian ulama mengatakan, begitu juga pendapat Imam Syafi'i yang lama. Pendapat Imam Syafi'i yang baru adalah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sebagian ulama menjelaskan waktu wajib adalah terbit fajar pada pagi raya. Perbezaan pendapat ini akan memberi kesan kepada bayi yang dilahirkan. Jadi kalau perbezaan pendapat ini, apa kesannya? Dia mengenai bayi tadilah. Bayi yang dilahirkan, kalau ikut pendapat jumhur, kalau dia dilahirkan selepas terbenamnya matahari, maka dia bertemu dengan, jadi sama ada dia wujud ke tak wujud. Itu contoh. Perbezaan pendapat ini akan memberi kesan kepada bayi yang dilahirkan sebelum terbitnya fajar pada pagi raya. Dan bayi yang dilahirkan sesudah terbenamnya matahari. Adakah diwajibkan ke atasnya mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Jadi seperti mana kita katakan, seorang itu kena bertemu kedua-dua waktu tadi. Jadi kalau siapa katakan waktu wajib itu adalah ketika terbit fajar, maka kalau dia dilahirkan sebelum terbit fajar, belum wajib. Tapi kita katakan waktu wajib itu adalah terbenamnya matahari. Menurut golongan pertama, dalam hal sedemikian, kalau dia dilahirkan sebelum terbit fajar, tak wajib. Kerana dilahirkan setelah waktu diwajibkan. Manakala menurut golongan kedua pula diwajibkan kerana dilahirkan sebelum waktu diwajibkan. Ya, contohlah. Baik. Alhamdulillah. Baik, selepas kita mengetahui, tapi ringkasan cerita supaya tidak memeningkan kepala kita, ulama berbeza pendapat. Kita tahu pendapat yang jumhur pendapat ulama adalah bila diwajibkan
adalah selepas terbenamnya matahari. Once terbenamnya matahari, maka kita kena bayar zakat fitrah. Kalau sesiapa yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari. Ringkaskan para jemaah ya. Jadi nak tengok, Ustaz, siapa yang wajib zakat fitrah? Setiap bayi yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari pada bulan Ramadan yang terakhir. Kerana apa? Dia bertemu Ramadan, dia bertemu Syawal. Wajib zakat. Kalau dia dilahirkan selepas terbenamnya matahari, berarti Ramadan dia tak bertemu. Maka tak wajib zakat. Begitu juga orang yang meninggal dunia. Seseorang meninggal dunia, kita katakan malam raya pada hari itu, last day Ramadan, 30 hari bulan Ramadan, terbenam matahari 6.58, buka puasa. Seorang meninggal dunia pada pukul 7. A meninggal dunia pukul 7, B meninggal dunia 6.45. Katakan keduanya sakit atau accident. Ketika accident, satu meninggal on the spot 6.45. Satu ketika itu masih hidup, dalam perjalanan pergi hospital, sampai hospital pukul 7.05 dia meninggal dunia. Kita bincangkan tentang zakat fitrah. Yang A meninggal dunia 6.45, dia wajib zakat ke tidak? A meninggal dunia 6.45 petang. Wajib zakat ke tidak? Wajib. Wajib ke tidak? Case tadi A dan B accident, nasallallahu salamah walafiah. Malam raya. Bukan malam raya, hari terakhir raya. Hari terakhir Ramadan. Besok raya. Accident 6.45, meninggal on the spot. A. B masih hidup, ambulans bawa pergi hospital. Meninggal pukul 7.05. Azan maghrib hari itu 6.58. Azan maghrib 6.58 berarti terbenamnya matahari habis Ramadan, malam raya. A meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari. B meninggal dunia selepas terbenamnya matahari. A kena bayar zakat fitrah ke tak perlu? Ya? B tak kena? A kena. Kenapa B tak kena? Pasal B lepas Ramadan masuk Syawal. B, dia dapat puasa pada bulan Ramadan tak? Puasa. Dia puasa bulan Ramadan. Dia bertemu Syawal tak? B. Pasal dia meninggal pukul 7.05. Dia bertemu Ramadan. Macam kita ni lah. Bertemu Syawal, puasa bulan Ramadan, bertemu Syawal. B kena bayar, kena zakat fitrah tak? Kenapa tak kena? Itu, kita confuse itu bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan kita jangan confuse. Jadi A bertemu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. A dia tak bertemu dengan Syawal. Bila wajib zakat? Wajib zakat adalah ketika selepas terbenamnya matahari. A ni 6.45 belum terbenamnya matahari, dia meninggal. Dia belum diwajibkan. Tetapi B dalam perjalanan dia meninggal pukul 7.05. Sedangkan terbenamnya matahari pukul 6.58. That means dia bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan Syawal. B wajib zakat, A tak wajib zakat. Yang senario satu lagi itu, yang bayi dilahirkan. Bayi yang dilahirkan 2 orang.
Satu dilahirkan pada pukul azan 6.58. Satu dilahirkan 6.50. Bayi dah keluar. Alhamdulillah. Satu bayi tu tak nak keluar dulu. Dia naughty sikit. Sampai dah azan 7.05 minit. Baru dia keluar. B dilahirkan 7.05 minit. A dilahirkan 6.45. A kena bayar zakat tak? Fitrah. Ya? Okay. B? B. Alhamdulillah. Mak dia kena bayar zakat tak? Maknya kena bayar zakat tak? Alhamdulillah. Bidan tu? Ya, bidan kena bayar zakat tak? Dia tak ada kena-mengena dalam story ni lah. Okay, Alhamdulillah. Faham ya? Baik. Mana kita berhenti tadi? Jadi kita dah faham ya, siapa yang diwajibkan bayar zakat, siapa yang tak diwajibkan bayar zakat. Alhamdulillah. Jadi kita tahu wajib zakat itu adalah dengan terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari, belum wajib. Persoalannya, boleh tak kita bayar lebih awal? Okay. Jadi kalau yang A tadi yang meninggal 6.45, kalau dia dah bayar lebih awal, macam mana? Tak wajib kan? Tapi dia dah bayar lebih awal. Kita ni, boleh tak kita bayar lebih awal? Boleh. Atau tak boleh? Kalau kita katakan boleh bayar lebih awal, berapa awal yang boleh kita bayar lebih awal? Ya? Daripada start awal Ramadan, dah boleh bayar. Apa beza satu Ramadan dengan semalam 30 Syakban? Ya? Ya? Sunat ujung Ramadan. Okey. Sunat ke wajib? Ya? Saya tujuan saya ajak bincang ni supaya kita berfikir. Jadi kita fikir, kita tahulah selama ni kita hanya dihidangkan di atas meja, kita dihidangkan disuap dengan ilmu sedemikian, tahu kita just ambil saja. Tapi kita nak kena tengok bila wajib, bila tak. Jadi kita faham. Ya, once kita faham, kita ada kaedahnya, alhamdulillah. Lain kali tak perlu tanya-tanya lagi. Jadi sebab kita ada kaedah, kita faham. Bila masa suasana terletak, jadi kita faham. 6.45. Tapi yang tu dia tak meninggal 6.45, dia meninggal 6.38. Jadi bukan 38 ke 45 ke 47, yang penting sebelum atau sesudah. Jadi kita dah faham. Alhamdulillah. Satu lagi kata dia meninggal 2 hari sebelum hari raya. Kita dah faham. Kita dah boleh bantu beri jawapan. Baik, sekarang adakah diperbolehkan membayar zakat lebih awal? Boleh tak? Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Kalau boleh, berapa awal boleh bayar zakat? Kalau kita kata kena tunggu 1 Ramadan. Semalam 30 Syakban, awal juga. Boleh bayar 30 Syakban tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal belum masuk Ramadan. Belum masuk 1 Ramadan. Tapi 1 Ramadan ada kena mengena apa? Yang penting yang wajib itu adalah bayarnya hujung Ramadan. Itu yang wajib. Jadi kita katakan awal. Awal tu 5 hari awal, 10 hari awal atau 1 bulan awal. Kalau kita bayar 1 bulan awal, katakan 1 hari bulan Ramadan. Boleh bayar 1 hari bulan Ramadan tak? Boleh. Sebagian pendapat kata boleh. Dan kita kena fikir pula, apa antara hikmah bayar zakat tu? Hikmahnya adalah untuk fakir miskin ini bergembira pada hari raya ada makanan. Kalau kita bayar zakat 1 hari bulan, contohlah ya, kita beri fakir miskin, ambil ni duit zakat. Ni beras atau duit atau sebagainya. Tu dia dah beli beras, dia dah beli apa? Alhamdulillah dapat duit. Besok dia makan McDonald. Okay. Kemudian lusa dah habis. Raya tak ada makanan. Aku dah kasih awak zakat. Yelah, akak kasih saya 1 hari bulan. 5 hari bulan dah habis kak. Adakah tertunai hikmah menggembirakan fakir miskin untuk memastikan mereka ada makanan pada malam raya, pada hari raya? Jadi kita kena analyse. Daripada situ kita dapat lihat, kenapa sebahagian ulama
membolehkan bayar zakat awal dan sebagian ulama tidak membolehkan bayar zakat awal kalau tidak tercapai tujuan asal. Jadi tujuan asal adalah untuk raya. Sebab kewajipan zakat itu pada malam raya baru wajib supaya mereka ada makanan esok harinya. Jadi kita kena tengok. Baik, kita bincangkan. Ya. Jadi renung-renungkanlah. Maka dengan demikian supaya kita memahami di sebalik amalan yang kita lakukan, di sebalik zakat fitrah yang kita tunaikan. Membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Muka surat 388. Menurut jumhur fuqaha, dibolehkan mendahulukan bayaran zakat fitrah. Menurut jumhur ulama, jumhur fuqaha, boleh ke tak boleh? Sekejap, jangan excited. Menurut jumhur fuqaha, dibolehkan, underline dibolehkan, alhamdulillah, mendahulukan bayaran zakat fitrah. Sekejap, apa syarat dia? 1 atau 2 hari sebelum raya. Boleh tak? Boleh. Jumhur ulama kata boleh, ya. 1 atau 2 hari sebelum raya. Kenapa? Kita dapat 1-2 hari sebelum raya, dapat persiapan untuk hari raya tadi, dah adalah, alhamdulillah. Jadi diperbolehkan. Pasal kita nak, kalau semua nak bayar malam raya, Causeway pun jam, Geylang pun jam, Sheng Siong pun jam, beras pun out of stock. Jadi ada buffer, diperbolehkan, alhamdulillah. Diperbolehkan bayar awal ke tidak? Boleh, alhamdulillah. Berapa hari awal? 1 atau 2 hari lebih awal. Ini yang disepakati para fuqaha. Ya, 1-2 hari no problem. 2-3 hari no problem. Ikut pada konteks lah. Tapi masalahnya 1 bulan. 1 bulan lebih awal, itu perkara yang lain. Ya. Dibolehkan mendahulukan bayaran zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum raya, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakal fitr an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang ramai keluar untuk mengerjakan solat raya. Jadi kita diwajibkan bayar zakat fitrah. Rasulullah mengarahkan para sahabat bayar zakat fitrah sebelum orang keluar menunaikan solat raya. Sebab tu ada pendapat katakan, selepas tulu'ul fajar. Tetapi maksudnya Rasulullah mengarahkan bayar sebelum orang keluar solat raya, kerana sebentar lagi dah solat raya, dah terputus waktu solat, waktu zakat fitrah. Jadi nak keluar semalam ke diperbolehkan, tapi jangan sampai dah keluar solat raya, dah tunaikan solat air raya, dah jadi sedekah biasa. Nafi' berkata, Ibnu Umar selalunya membayar zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Namun ulama berbeza pendapat jika seseorang membayar zakat fitrah lebih awal daripada itu. Menurut Imam Abu Hanifah, dibolehkan menyegerakan zakat fitrah di awal Ramadan untuk memudahkan urusan pembagian zakat fitrah. Imam Syafi'i berkata, dibolehkan menyegerakan zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Menurut Imam Malik dan pendapat lebih masyhur di kalangan Imam Ahmad atau mazhab Ahmad, dibolehkan menyegerakan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Baik. Jadi kita dapat faham, ulama berselisih pendapat. Kenapa ulama berselisih pendapat? Pertama sekali kita kena faham, zakat fitrah tu untuk apa? Untuk memastikan orang ada makanan pada hari raya nanti. Boleh tak kita bayar zakat fitrah lebih awal? Pembayaran zakat fitrah berbeza-beza. Ada sebagian jemaah, ada sebagian orang, dia beli beras, dia terus berikan kepada fakir miskin. Ada sebagian golongan, dia beli beras, dia berikan kepada persatuan. Berikan kepada masjid. Persatuan atau masjid ni kumpul, kemudian di akhir bulan Ramadan, diagihkan kepada fakir miskin. Jadi 2 senario berbeza. Fakir miskin akan dapat hujung Ramadan. Tetapi persatuan ni, rumah zakat ni, badan yang mengelolakan zakat, kalau awak kasih saya pada malam raya, lori semua dah hantar.
Kita hantar 2 hari sebelum raya untuk memudahkan. Awak nak berikan, nak hantar beras, nak hantar apa, compilkan lebih awal. Kita akan compilkan semua, 2-3 hari sebelum raya kita akan hantar. Jadi yang tukang kasih ni, ada yang kasih awal Ramadan dah kasih untuk memudahkan supaya tak lupa dan mereka dapat planning berapa banyak mereka ada. Ada yang kasih 10 Ramadan, ada yang kasih 20 Ramadan. Persoalan, boleh tak kita kasih awal? Boleh. Konteksnya, demikian konteksnya. Ada yang sebutkan pasal duit tak? Dan ada yang bayar zakat, dia kasih duit kepada badan tersebut. Badan tersebut nak kena compile kira berapa banyak duit, kemudian nak order beras, nak kena beli beras, nak kena collect beras, nak hantar. Jadi kalau awak kasih pada malam raya, kasih duit lagi, bila saya nak beli? Kalau 100 orang buat demikian, 10,000 orang kasih nak masukkan duit malam raya, beratur tempat pembayaran zakat fitrah untuk kasih duit, macam mana saya nak kasih nak beli beras? Awak baru kasih hari ni. Ini contoh. Ya. Jadi atas dasar demikian, ulama membolehkan pembayaran zakat fitrah itu lebih awal kerana urusan-urusan administrasi sedemikian. Tetapi sebaiknya pengagihan itu adalah untuk memberi mereka kegembiraan pada hari raya nanti. Baik, clear ya? Ulama bersepakat juga bahawasanya zakat fitrah tidak digugurkan kerana terlambat membayarnya di waktu yang diwajibkan. Bilakah wajib bayar zakat? Wajib bayar zakat selepas terbenamnya matahari sampai besok solat hari raya. Once dah habis solat hari raya, dah tak ada bayar zakat lagi. Ada orang bayar zakat, itu dikira sedekah. Cuma Pak Man ni lupa tentang zakat. Duit dah kumpul dah. Nak kasih zakat, nanti pagi raya bolehlah. Paling afdal. Pagi raya datang masjid, kaunter semua dah tutup. Mana Pak Imam? Tak ada Pak Imam. Semua dah habis tutup. Amil semua dah, hari ni cuti. Hari raya. Habis duit masih kat tangan. Jadi macam mana? Dia kalau bayar zakat selepas solat hari raya, dikira sebagai sedekah biasa. Bukan zakat. Tetapi tetap kena bayar. Ada yang mengatakan sampai waktu petang, tetap kena bayar. Siapa yang pernah bertugas kat masjid akan dapat lihat perkara-perkara sedemikian. Saya pernah bertugas di Masjid Kampung Siglap suatu ketika. Lepas solat hari raya ada orang telefon, nak bayar zakat mana? Macam-macam inilah. Ya, ulama bersepakat bahawasanya zakat fitrah tidak digugurkan kerana terlambat membayarnya di waktu yang telah diwajibkan. Bahkan dia tetap menjadi hutang yang mesti dibayar walaupun akhir usia sekalipun. Mereka bersepakat bahawasanya tidak dibolehkan menangguhkan sehingga selepas hari raya. Kecuali Ibn Sirin dan Nakhai yang mengatakan bahawasanya dibolehkan menangguhkan bayaran zakat fitrah sehingga selepas hari raya. Imam Ahmad berkata, saya berharap saya tidak dilambatkan sehingga selepas hari raya, tidak mengakibatkan apa-apa. Tetapi menurut Ibn Ruslan berkata, melambatkan bayaran zakat fitrah sehingga selepas hari raya adalah diharamkan mengikut kesepakatan ulama. Sebab ini adalah zakat yang wajib dibayar pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, menangguhkannya berarti mengakibatkan dosa pada pelakunya. Seperti hal solat apabila dilakukan pada luar waktu. Okey? Terfaham ya? Jadi maksudnya kita kena bayar zakat fitrah sebelum bermulanya solat hari raya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis sebelum ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man adaha qabla salati fahiya zakat maqbulah. Wa man adaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Barang siapa menunaikannya sebelum solat, maka itu adalah zakat yang diterima. Barang siapa menunaikan selepas solat, maka itu adalah sedekah daripada banyak-banyak jenis sedekah. Baik. Persoalan. Katakan, malam raya ramai sangat orang, dah beratur, dah tak sanggup kita nak line up. Nanti besok sajalah. Besok hari raya, tengok kat masjid, amil semua dah tutup. Kaunter semua tutup. Macam mana kita nak buat sekarang? Kemudian jumpa amil,
Tu Amir yang kerja dulu tempat depan situ kan, dia dah staff pertama dah, tengah takbir raya. Nak mula solat raya sekejap lagi. Apa boleh buat? Kalau betul-betul dia belum bayar zakat, jumpa Amir tadi, Amir, ni duit zakat saya. Amir tadi kata, resit semua tak ada, dah habis dah. Awak terima saja dulu, saya bayar zakat. Saya terima zakat awak, habis. Amir dah terima, Alhamdulillah. Atau dalam perjalanan kalau kat luar tu ada orang miskin, kasih zakat direct kepada orang miskin. Alhamdulillah. Kena gunakan kebijaksanaan. Ya. Tetapi masalahnya adalah perkara-perkara yang lain yang di mana tentang pembayaran zakat menggunakan wang ringgit atau menggunakan beras, itu perkara yang lain. Perkara yang harus kita renungkan, nanti akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Baik. Penyaluran zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan ke atas golongan-golongan yang telah kita bincangkan. Kepada siapa yang boleh menerima zakat fitrah? Baik. Mengenai kepada siapa yang dibolehkan menerima zakat fitrah, sebagian ulama mengatakan asnaf zakat fitrah adalah sama asnaf dengan zakat-zakat yang telah kita kupaskan sebelum ini dalam bab zakat harta. Tetapi sebagian ulama tidak bersetuju. Sebagian daripada mereka mengatakan zakat fitrah itu hanya diwajibkan ataupun hanya boleh diterima, atau zakat fitrah itu dikhususkan untuk fakir miskin sahaja dan bukan ke 8 asnaf. Kerana dalam asnaf yang 8 ada gharimin, ada orang yang berhutang, ada orang yang nak membebaskan hamba sahaya, ada orang yang dikatakan fi sabilillah dan sebagainya. Ibnu Sabil. Akan tetapi zakat fitrah ini, itu zakat harta. Zakat fitrah bagi mereka hanya dikhususkan untuk fakir miskin. Ada sebagian pendapat sedemikian. Baik. Di muka surat 389. Penyaluran zakat fitrah. Penulis mengatakan, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat fardu. Dengan arti kata yang lain, zakat fitrah hendaklah dibagikan kepada asnaf yang 8. Seperti mana disebutkan dalam ayat yang telah kita kupaskan sebelum ini, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah. 8 asnaf. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang ingin memerdekakan hamba, atau seorang yang ingin memerdekakan dirinya, atau orang yang berhutang, atau mereka yang fi sabilillah, yang berada di jalan Allah, dan juga ibnu sabil, yakni orang yang dalam perjalanan. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama menjelaskan, mengatakan bahawasanya zakat fitrah itu diberikan kepada 8 asnaf tersebut. Namun, penulis mengatakan fakir miskin merupakan asnaf yang paling diutamakan untuk menerima zakat fitrah berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah disebutkan ini. Yakni Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa. Apakah hikmah zakat fitrah? Selain daripada diwajibkan ke atas orang yang beriman untuk mentaati perintah Allah, tetapi hikmahnya pertama adalah untuk membersihkan kelemahan dan kekurangan orang yang berpuasa ketika menjalani ibadah puasa, dan yang kedua adalah sebagai memberi makanan orang-orang miskin. Ya, hadis yang telah kita ambil sebelum ini. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Darul Qutni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr. Wa qala aghnuhum fi hadzal yaum. Penuhilah keperluan mereka, yakni fakir miskin, pada hari ini. Jadi maksudnya adalah untuk fakir miskin. Menurut riwayat Imam Baihaqi lagi, agnuhum an tawafi hadzal yaum. Usahakanlah untuk memenuhi keperluan mereka
supaya mereka tidak perlu lagi pergi ke satu tempat ke satu tempat untuk mencari makanan pada hari ini. Pembahasan mengenai tempat pengagihannya telah pun dibahaskan sebelum dalam pembahasan memindahan zakat. Boleh tak zakat fitrah itu dibayarkan di luar negara dan sebagainya? Itu telah kita kupaskan sebelum ini dalam bab zakat harta yang lalu. Alhamdulillah. Jadi zakat fitrah itu seperti mana yang telah kita mengetahui adalah untuk memberikan kegembiraan kepada fakir miskin, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Memberikan zakat fitrah kepada orang zimmi. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang zimmi? Orang yang bukan Islam, yang tinggal di dalam negara Islam. Sebenarnya perbincangan ini kurang sesuai pasal untuk negara kita tak ada orang zimmi lah. Maksudnya kafir zimmi ataupun kerana kita bukan berada dalam negara Islam, ya. Tapi untuk pengetahuan kita sajalah. Imam Az-Zuhri dan Abu Hanifah dan Imam Mu'ad dan Muhammad dan Ibnu Syubrama membolehkan untuk memberikan zakat fitrah kepada ahli zimmi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menjinakkan hati mereka dan selagi mana mereka tidak memerangi diri kita, memberikan mereka makan kalau mereka itu tidak ada makan. Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarangi kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu disebabkan agama, serta tidak mengusirmu daripada negaramu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini ayat umum, maka di sini dapat kita lihat Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kita. Orang-orang yang tidak beriman ada pelbagai jenis, ada yang memerangi umat Islam di sebahagian tempat. Tetapi di tempat yang lain, di negara kita atau banyak di antara orang-orang yang bukan Islam hari ini yang tidak memerangi umat Islam, maka tidak salah untuk kita berlaku baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, kita henti di sini. Pada pertemuan akan datang kita akan kupaskan tentang pembahagian zakat fitrah itu, bagaimana sekiranya kita menggunakan wang ringgit untuk kita memberikan zakat fitrah seperti mana yang kita lakukan pada hari ini insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Sebelum saya menutup majlis, di sini ada pertanyaan. Baik. Persoalannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan berzikir di tempat sunyi, di waktu tengah malam atau di kala bersendirian dalam hadis yang telah kita ambil pada pertemuan kita yang lalu. Dalam hadis yang kita ambil pada pertemuan kita yang lalu, saya ingat hadis yang terakhir kita ambil adalah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Di sana ada 7 golongan yang bakal mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Ingat tak hadis itu? Pertama, al-imamu adil. Pertama adalah imam yang adil. Salah satu daripada golongan itu adalah seperti mana disebutkan dalam hadis tersebut. Wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Salah satu daripada golongan itu adalah seorang lelaki atau seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu menitiskan air matanya. Maksudnya apa? Okey, baik. Di sini adalah antara lain maksudnya adalah seseorang yang berzikir, mengingati Allah,
berdoa pada Allah. Berzikir di sini bukan zikrullah subhanallah, 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 bukan. Berzikir tu, kita tahu maksud zikir tu, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah akan memberi seseorang itu ketenangan. Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini satu jenis zikrullah. Membaca Quran adalah jenis zikrullah. Solat malam jenis zikrullah. Membaca, mengulang kaji, menuntut ilmu, zikrullah. Jadi maksud di sini adalah antara lain seseorang yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam keadaan khalian, seorang diri. Bukan dalam keadaan ramai-ramai. Kalau ramai-ramai kadang-kadang menangis, doa menangis. Kadang-kadang ada tertanam, terputik perasaan riak. Oh, aku doa tadi, aku baca Quran tadi sampai menangis. Orang kiri kanan aku sampai lihat. Ini tak nak. Maksud antara maksud hadis itu adalah dia berada khalian, seorang diri. Seorang diri sama ada di rumah, di dalam gua, di tepi pantai, kat mana sekalipun, di waktu malam, di waktu siang, di waktu apa, seorang diri. Kalau waktu malam lagi bagus kerana kesepian, kesunyian, tak ada orang tahu. Lalu sampai menitiskan air mata. Air mata keinsafan, air mata takut akan azab Allah, air mata penuh pengharapan kepada Allah. Tak ada niat yang lain pasal tak ada orang nampak. Tak ada niat yang lain pasal tak ada orang tahu. Itu martabat berbeza dengan menitiskan air mata, ikhlas tapi orang nampak, berbeza. Ya, jadi antara lain hadis tersebut untuk kita memahami. Baik, soalan kedua. Emas, perak, rikas dan barang dagangan dinamakan harta batin. Manakala tanam-tanaman dinamakan harta zahir. Kenapa? Okey, baiklah. Dalam sebahagian kitab dibezakan antara harta zahir dan harta batin. Kalau tanam-tanaman, ianya adalah yang kita dapat lihat apabila seseorang itu menuai padi tersebut yang kita kena berikan 10% atau 5%. Tanam-tanaman 10% atau 5%. Tetapi kalau sekiranya emas, perak atau sebagainya ini, kita boleh berikan nilai. Dia bukan the physical barang, tapi nilai daripada harta tersebut. Contohlah, kita ada emas, 10 kilogram emas tempat Cisco warehouse. Kena bayar zakat. Adakah kita kena ambil daripada physical emas tersebut? Tak perlu. Kita nilaikan, kita keluarkan zakat tersebut daripada harta kita. Jadi yang benda tersebut bukan fizikalnya tetapi nilainya. Jadi sebagai ulama menjelaskan demikian, nescaya berbeza dengan tanam-tanaman. Once kita dapat tanam-tanaman, kita kena keluarkan 10%. Ya, tak boleh kita keluarkan duit daripada nilai tanam-tanaman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.